Baru-baru ini seorang mufti di negara kita, iaitu saya merujuk kepada Mufti Wilayah Persekutuan, iaitu Datuk Dr. Lokman Abdullah, membuat ketetapan ataupun satu kenyataan yang agak besar, iaitu hukum melanggar larangan merentas negeri ditetapkan kerajaan untuk pulang ke kampung adalah haram, iaitu apabila tindakan merentas negeri tanpa kebenaran pihak kerajaan adalah haram. Itu kenyataan yang diberikan oleh Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Lokman Abdullah, kerana beliau mengambil satu sikap dengan asas yang kuat ditunjukkan seperti mana yang diceritakan melalui hadis Rasulullah SAW mengenai wabak penyakit taun, iaitu Rasulullah menyebut umat manusia yang mengelak ke sesuatu tempat jika mendengar mengenai penyebaran suatu wabak penyakit dan mereka sudah bersedia di tempat itu, tidak boleh keluar daripada kawasan berkenaan. Jadi itulah asasnya yang diberikan oleh Mufti Wilayah Persekutuan. Ia memberikan reaksi pelbagai. Ada yang benar-benar bersetuju, menyokong penuh, termasuk kenyataan yang agak tinggi ataupun keras, iaitu haram itu. Ramai juga yang merasakan tidak perlulah sampai keluar fatwa kerana sudah ada undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Ada juga di kalangan mereka yang tidak bersetuju, bersikap sinis, melakukan sindiran ataupun membuat kenyataan kerana Dr. Lokman mungkin tidak melihat realiti semasa mengapa mereka yang terpaksa merentas sempadan atas akibat ekonomi, keluarga dan pelbagai alasan yang lain. Jadi untuk melihat perkara ini dalam kita menuju perayaan Idul Fitri, pasti masih ada di kalangan kita yang berazam, bertekad ataupun berniat untuk melakukan rentas negeri dengan cara yang pelbagai. Jadi saya bersama dengan Ustaz Fawaz Fadil Nur, konsultan syariah dari Telaga Biru, Sdn Bhd. Assalamualaikum Ustaz Fawaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, tak lama lagi kita berada di 10 terakhir Ramadan dan 2 hari lagi menjelang Idul Fitri. Ustaz Fawaz, walaupun keadaan sekarang kita mengharapkan yang terbaik dalam 2021 ataupun Idul Fitri 2021, tetapi ia masih tidak mengizinkan kita untuk pulang berjumpa dengan ibu ayah, ahli keluarga dan sebagainya. Jadi kenyataan yang diberikan oleh Mufti Wilayah Persekutuan Saiful Samah Mufti Wilayah ini, adakah sesuatu yang kita sedia maklum tetapi dikuatkan lagi, ditegaskan lagi dengan situasi semasa? Bagaimana reaksi Ustaz Fawaz? Saya, Tuan Haji, melihat apa yang dinyatakan oleh Saiful Samah itu merupakan hak dia sebagai mufti. Jadi kita tak boleh nak halang mufti berfatwa. Kerana itu tugas dia. Sama ada kita setuju atau tidak setuju, itu lain kira. Ya. Jadi dalam perbahasan isu, dia ada 3 golongan nanti. Ahlul Burhan yang mengemukakan dalil. Jadi Sahibus Samahah, mana-mana tuan-tuan guru kita daripada masyayikh mufti, mereka adalah Ahlul Burhan. Mereka akan jawab macam tu. Kalau tanya dari sudut apa nama dia, makan apa-apa yang bahaya pun dia akan sebut haram. Misalnya. Kerana itu dia merupakan tugas dia. Kemudian kita ada Ahlul Bayan. Ahlul Bayan ni tugas seperti orang yang berceramah, pendakwah, dia nak menerangkan. Ataupun orang politik, dia nak menerangkan. Jadi sebenarnya masyarakat kita perlu matang. Makna dia, itu hak mufti. Kalau doktor kata bahaya, kita kata bahaya, kita nak terima, kita nak makan roti canai, makan je lah. Semua itu adab kita lah. Masing-masing ada hak untuk bercakap. Kemudian yang ketiga, nama dia Ahlul Irfan. Ini bahasa tasawuf, nasihat-nasihat. Motivator, dia kena bagi motivasi. Bagi saya, fatwa itu adalah ijtihad dan menerima untuk diterima ataupun ditolak. Namun menghina dan juga memperlecehkan mufti itu adalah tidak beradab. Okey, kerana sebenarnya bukan kita menghina tubuh badan Sahibus Samahah, tetapi institusi agama itu. Saya tahu, tapi dalam masa yang sama kita kena saling maaf-maafkanlah. Sebab rakyat berada dalam tekanan. Kita faham. Saya punya penelitian, rakyat kita telah ditimpa penyakit hasad ijtimai. Mereka telah ditimpa penyakit psiko yang kita dengki kepada semua orang. Termasuk, tak kira siapa lah. Termasuk Siti Nurhaliza, semua. Siapa sekarang ni buat salah memang orang bantai. Kerana tekanan. Dan ini menuntut kepada perlu kepada Ahlul Irfan. Orang yang pandai bercakap dengan masyarakat perlu turun padang. Kerana fatwa, dia ada satu konsep yang dipanggil fatwa ijtimaiyah. Yang walaupun dia berdosa, tapi berdosa itu tidak qat'i. Makna dia
boleh jadi tak berdosa kalau tidak memudaratkan. Jadi itu hanya dalam usul fatwa saja. Tetapi dari segi kajian saya, pelanggaran sedemikian dia salah dan kena denda. Tapi dosa tu belum confirm. Sebab tak semestinya salah tu berdosa. Melainkan sabit kemudaratan. Maknanya bila kita bawa penyakit keluar daripada daerah kita, itu baru dah berdosa. Cuma langgar peraturan. Macam kita bagi contoh langgar lampu traffic light. Tak berdosa lagi tapi terlanggar orang berdosa lah. Ya. So, kita ada makruh. Dan hadis yang Nabi larang masuk tu, itu bukan hadis bersifat wahyu. Itu hadis polisi kerajaan. Lepas tu kalau orang teliti, hadis ini dia tidak berkaitan dengan wahyu, dia polisi kerajaan. Dan kita tidak melihat hadis itu menghalang aktiviti perniagaan yang berlaku dalam kampung tersebut. Dan kita pun tak tahu kampung tu besar mana. Ya. Ini merupakan ijtihadi, qadhiyah ijtihadiyah. Dia bukan ta'abudi macam ibadat. Makna tak semestinya kita tak boleh masuk atau tak boleh keluar. Semuanya ada kuasa kerajaan. Dia melihat suasana ini. Sebab itu bagi saya, kita jangan tersentuh dengan fatwa Sahibus Samah. Itu kena hak dia. Dia mempraktikkan hak dia. Di mana hak seorang mufti kalau kita tak bagi dia bercakap. Terima atau tidak terima itu hal lain. Jadi kita minta masyarakat biarkan Sahibus Samah menyatakan sebab setiap mufti ada pengikut dia. Paling kurang dia dapat mencegah orang keluar daripada daerah dan mengurangkan jangkitan. Cuma bagi saya, semua benda ini tertakluk kepada polisi kerajaan yang lebih penting membaca data. Sebab bagi saya, PKP ini jalan yang paling terakhir. Sebab dia akan menyebabkan kucar kacir. Itu banyak aspek. Sebab itu, hadis perlu difaham dalam bentuk yang lebih luas supaya kita tak mau masyarakat menjadi masyarakat dendam. Sekarang saya nampak masyarakat dendam. Tanpa buat salah saja, kena buh. Jadi ini satu benda akhlak yang tidak baik. Semestinya kita berbincang dengan kerajaan. Kita mesti mempraktikkan perbincangan dengan kerajaan. Kata kenapa PKP lama sangat. Dan masyarakat pun salah juga sebab tak berdisiplin SOP, rapat-rapat dan sebagainya. Jadi tak boleh kita nak letakkan kesalahan kepada pimpinan atas dan juga semua kepada rakyat. So bagi saya dia perlu kepada dialog yang lebih mesra, bukan perbincangan untuk menyatakan halal dan haram kerana telah jelas kalau sabit kemudaratan ia adalah haram, tetapi macam mana kita mesti menghargai mufti kita. Kalau kita lihat jangkitan sekarang yang semakin tinggi, jadi kalau kerajaan membenarkan aktiviti rentas negeri, maka bila kita nak lihat jangkitan ini akan menurun ataupun jadi lebih rendah, pastinya ia akan menjadi risiko yang lebih besar. Jadi betul. Adakah hukum fatwa yang dijelaskan oleh Saiful Muhammad Mufti Wilayah Persekutuan ini satu perkara yang perlu kita lihat dari sudut case by case ataupun dari sudut senario case masa? Kerana keadaan sekarang itu memaksa kita terpaksa sekali lagi berdisiplin dan juga melihat maslahat yang lebih umum. Walaupun kita ada hajat-hajat yang boleh dibenarkan oleh Islam ataupun undang-undang, tetapi mengapa tidak kita ambil keputusan duduklah dulu di tempat kita supaya kita tidak menimbulkan syak wasangka, hasad dengki seperti mana Ustaz Fawaz katakan tadi, ataupun kita menimbulkan fitnah walaupun niat kita baik dan sebagainya. Ya, bagi saya meneliti juga ucapan Datuk Mufti itu bukan fatwa sebenarnya. Itu lebih more pada perbincangan dan penerangan. Ya. Kita tak semua, dia fatwa ini adalah berkaitan dengan waqi'. Maknanya dia mesti ada waqi'. Sebab dia tidak boleh umumkan fatwa sedemikian rupa. Sebab itu saya yakin Datuk Mufti tidak berniat untuk menggunakan fatwa. Kerana dia dalam perbincangan, majlis perbincangan. Pembentangan kertas kerja. Jadi wartawan yang letak fatwa. So kita kena bezakan. Apa itu fatwa? Fatwa ni macam bagi ubat lah. So ada kes. Tanya mufti bagi ubat. Sekarang ni mufti menceritakan tentang mabda, prinsip. So, itu tidak dinamakan sebagai fatwa. Lepas itu, kalau kita faham apa itu fatwa, saya rasa tak timbul apa yang diterangkan oleh Datuk Mufti. Semua orang akan bercakap macam tu. Secara fitrah dan tabiat. Cuma, di sana mesti ada penelitian. Maknanya dia penerangan lebih detail. Apa yang dikatakan bahaya yang haram, apa yang tidak, yang dikatakan makruh dan seumpama dengannya. Dan bagi saya, kerjasama data cukup penting ya dengan KKM, Majlis Keselamatan Negeri. Sebab saya bimbang tekanan jiwa itu makin meningkat. Dan kita bimbang rakyat tidak sabar, dia akan meledak. Dari situ bagi saya, kajian mesti demi kajian dilaksanakan. Apabila kita tengok bazar semua ditutup, modal pun tak dapat lagi. Mereka pun tak tahu boleh dapat bantuan atau tidak. Bagi saya, ini merupakan tanggungjawab bersama kerajaan dan juga mana-mana kumpulan-kumpulan yang mempunyai dana dan seumpamanya mesti ke depan
untuk menyelesaikan masalah umat. Kita tak boleh peniaga-peniaga mereka ni hidup seharian, makanan mereka seharian. Mereka tidak seperti pegawai kerajaan yang ada bulanan kerja atau petugas-petugas yang ada wang tetap. Mereka ni mungkin sehari pendapatannya seharian atau mingguan. Ini di antara benda yang perlu difikirkan secara mendalam supaya dia tidak memusnahkan keseluruhannya. Tapi dalam sama kita mesti mempertimbangkan keseluruhannya. Sebab kata bimbangkan sampai 6 Jun, itu jangka masa yang begitu lama dan saya bimbang takut nanti akan menimbulkan isu-isu yang lain. Cuma saya tetap patuh dengan arahan. Cuma saya melontarkan idea sahaja. Ya. Apa yang kita nampak supaya masing-masing berusaha. Kerajaan berusaha untuk meringankan beban. Mungkin ada moratorium semula, bayaran dan sebagainya. Macam kerajaan Terengganu dia bagi free ayak. Maksud kena inisiatif yang seumpama dengannya. Dan masyarakat kena berdisiplin dengan SOP. Itu penting juga. Kadang-kadang masyarakat tak disiplin dengan SOP, mereka tak tahu. Dan tak nak daftar vaksin. Ini pun kesalahan daripada rakyat juga. Jadi kita tak boleh nak letakkan kesalahan pada semua satu pihak. Ya. Ustaz Fawaz, dari aspek hukum dan peranan agamawan untuk memberikan irsyad ataupun pemahaman kepada masyarakat yang dalam keadaan resah, dalam keadaan tertekan, kita sedia maklum seperti mana Ustaz Fawaz katakan tadi, peranan agamawan untuk membawa reaksi-reaksi yang lebih positif, tidak menjadi contoh teladan yang tidak baik kepada masyarakat, memberikan satu pemahaman yang tenang dan juga kita bersama-sama dalam waktu susah ini. Faham masing-masing semua susah sekarang ini. Frontlinersnya, pihak kerajaannya, orang peniaganya, orang awam dan sebagainya, ramai hilang kerja dan sebagainya. Peranan agamawan memberikan irsyad tentang hal ini. Ya, peranan agamawan sangat penting untuk jangan bertembung dengan masyarakat. Perlu jangan ada hentam-menghentam. Walaupun masyarakat buat kesalahan, kita jinakkan mereka. Kita pujuk mereka. Jangan menggunakan bahasa kesat, kalimah-kalimah yang kesat, menghentam masyarakat. Sebab mereka ni adalah orang awam. Mereka tidak berpelajaran. Mereka yang hidup untuk anak-anak mereka. Jadi mesti ada ihsan yang besar daripada orang agama. Jangan menjadikan lagi masyarakat ini dihentam di dalam di media sosial dan sebagainya. So ini di antara benda yang perlu agamawan perlu menunjukkan contoh, dan janganlah kalau kita ada program yang tertentu, jangan kita upload lah dekat video dan seumpama dengan dia. Apa salahnya kita berpuasa sikit daripada tunjuk betul kita bersama dengan orang yang hebat dan sebagainya, tapi ada masanya kita perlu menyembunyikan sebab ni'matu mahsudah, nikmat orang ni didengki. So kita tahu masyarakat ni ditimpa penyakit dengki, kita buat lagi bagi orang dengki. Kemudian kita salahkan masyarakat hentam-hentam. Jadi perlu kita sedar. Kalau mereka ada majlis yang tertutup, mungkin bersama dengan menteri dan seumpama dengannya, jangan upload dekat dia IG. Cukup saya pun malah upload untuk bagi galakkan vaksin. Menarik. Galakkan vaksin supaya orang cepat. Walaupun saya dah demam sikit dah, alhamdulillah syukur pada Allah. Macam-macam halangan orang kata risiko dan sebagainya. Tapi kita tak boleh begitu, kita mesti ikhtiar. Sebab akidah kita adalah Asy'ari. Asy'ari ni akidah berikhtiar. Tak boleh kita macam tu. Dan saya minta rakyat Malaysia pada hari ini cepat-cepat dah daftar dibuka. Jangan tangguh lagi sebab dia akan melambatkan proses penurunan. Di UK sekarang ni sehari kes 1,500 saja. Dulu besar kerana mereka semua divaksin. Di Israel dah 70% rakyat sudah disuntik. Kita masih bincang halal haram. Seminar saya pun dah berapa belas kali dah bincang isu ni. Dan saya rasa macam masyarakat perlu memberi kerjasama. Sebab itu dikatakan bila masyarakat suka sangat berjidal, bergaduh dalam isu penting, dia akan ditimpa penyakit musibah seperti begini. Kita tak mampu menyelesaikan masalah. Ini satu benda yang saya harap daripada masyarakat, ulama-ulama, semua termasuk saya. Kalau kita ada kesilapan, kita tak perlu kita nak mempertahankan dia, kita minta maaf saja, bayar denda. Itu satu benda yang bagus. Ya. Dengan situasi sekarang, apabila kita lihat kelesuan pandemik ataupun pandemik fatigue, kita lihat masyarakat sudah lelah, letih dan sebagainya. Tetapi mungkin sedikit kesedaran tanggungjawab itu ada berbaki. Bagaimana kita nak menggembeling yang berbaki itu, Ustaz? Kerana ini antara sempadan yang begitu kritikal. Sebab itu ramai yang tidak menggunakan yang berbaki itu, mereka mengambil jalan mudah. Mereka langgar SOP,
Mereka tidak Betul, mahu betul. dengar kata agamawan, kata orang kata pun melanggar undang-undang. Kerana mereka rasa, kenapa orang agama, kenapa VIP, ahli Ya, politik itu langgar kesilapan. Ya. undang-undang, kami tidak boleh. Kerana mereka boleh balik kampung, rentas daerah, rentas negeri, kami tidak boleh. Mereka mengambil jalan itu. Tapi mengapa kita... Saya Ya, Pak Pendengar Ustaz. Saya rasa kurang dialog. Sebab kita tengok SOP pun pemimpin-pemimpin politik boleh rentas daerah bila ada program. Jadi ini yang masyarakat marah. Dengan alasan yang sama. Itu keperluan politik. Macam mana keperluan peniaga? Mereka pun ada keperluan juga untuk ambil barang dan sebagainya. Sebab itu berlakunya misleading, kekeliruan. Sebab itu kerajaan perlu berdialog dengan lebih terbuka. Berdialog penerangan yang lebih lembut untuk mengambil hati orang yang terluka ini. Sebab mereka tidak ada duit. Macam mana kita nak berbincang dengan orang tidak ada duit? Mereka mempunyai masalah dengan anak yang sekolah ditutup. Jadi problem. Kadang-kadang ada pergaduhan suami isteri pula di rumah. Banyak sebenarnya dia trigger kepada banyak problem. Lepas tu kerajaan perlu mengisytiharkan beberapa bentuk subsidi, benda yang melegakan. Benda yang membolehkan rakyat rasa bernafas. Dan dan masyarakat pun kena bantu kerajaan untuk... Kita sekarang ni bukan salah siapa dah. Kita nak membersihkan. Brunei telah berjaya untuk menzerokan virus COVID-19. Tapi kita masih belum. Maknanya mereka, kerajaan dan rakyat seia sekata. Ini di antara benda yang penting untuk kita katakan kepada semua masyarakat. Jagalah perasaan, jagalah bahasa supaya bahasa itu dapat digunakan untuk mengislahkan perkeadaan kita yang sangat genting sekarang. Ustaz, ini penting juga iaitu menjelang Idul Fitri mereka yang akan ke masjid sekali lagi. Sekarang mereka dibenarkan, kebanyakan masjid dibenarkan untuk melakukan solat 5 waktu dan juga solat tarawih. Idul Fitri kebanyakan kita tidak dengar lagi negeri-negeri yang melarang masih dibenarkan mengikut kapasiti dengan SOP yang ketat. Jadi ada juga perdebatan di luar sana mengapa kita tidak ingin ke masjid sedangkan tempat ini untuk kita meminta doa ataupun beribadat kepada Allah. Sedangkan kalau sebelum ini mall dibuka, pasar dibuka, bazar dibuka, tempat orang membeli belah, kenapa nak buat baik dihalang? Jadi sekali lagi argumen-argumen sebegini sedangkan kita tahu risikonya masih ada di keliling kita supaya kita mengambil satu keputusan yang bertanggungjawab untuk tidak menjadi punca penularan COVID-19. Kali ini sekali lagi kita diminta buat pilihan yang terbaik untuk keluarga dan masyarakat kita. Ya. Di sini kita melihat saya melihat fatwa daripada Mufti Kelantan berbezanya keadaan. Masjid mana kita boleh berpindah di rumah. Dan sama-sama masjid masih operasi. Jadi siapa cepat dia dapat saja, bukan tutup terus. Jadi kita pun tak buat macam dulu, masih ada sembahyang raya tapi mengikut kapasiti. Dan kita boleh sembahyang di rumah, mana ada keluasan. Adapun pasar raya ini dia merupakan keperluan harian. Kalau kita tutup, kita nak beli dengan apa? Jadi ini benda yang perlu ditimbang dengan mizan yang saya. Walau bagaimanapun, kita minta pihak berkuasa mengkaji hari ke demi hari. Jangan kita biar begitu sampai lama sangat. Takut nanti dia menyebabkan kita pasif. Dan ini perlu kepada fatwa yang berani, fatwa yang mempunyai data. Tanpa ada kepentingan peribadi, saya yakin bila semua orang berbincang dengan cara yang betul. Sebab bagi saya, semua benda kena jaga. Kesihatan, ekonomi, agama. Dia tak boleh kita utamakan lebih daripada yang lain. Perlu seimbang. Sebab kita nak bina negara ni bukan senang. Ya, nak bina negara bukan senang. Kalau kita terlampau lama, akhirnya ekonomi pun terbantut, orang pun malas nak pergi masjid, lama-lama dia akan menyebabkan benda yang lain pula. So, bagi saya, keputusan kerajaan itu adalah keputusan mereka yang kita kena patuh. Tapi dalam masa sama, kita ada hak untuk menyuarakan. Suara itu benda yang patut. Tapi bagi saya, jangan langgar. Cukup bersuara dengan suara yang baik, cadangan yang logik, perlukan kepada fakta dan data. Itu insya-Allah saya yakin kerajaan akan mempertimbangkan. Sebab benda ni adalah ijtihad kerajaan. Dia bukan benda yang qat'i. Boleh berubah bila-bila masa. Dari sudut rundingan perbincangan, bagaimana ia dapat dilaksanakan dari pandangan Ustaz Fawaz? Ya, saya yakin kita kena mengumpul semua pakar-pakar yang betul daripada swastanya, daripada kerajaannya. Sebab mizan kerajaan dia ada dana kerajaan untuk disalurkan gaji. Tapi swasta ni bergantung pada diri sendiri. So perlu kepada mengumpulkan semua pandangan pakar-pakar. Daripada ekonominya, daripada tenteranya, daripada agamawannya, daripada sosialnya, daripada pendidikannya, supaya kita tidak terbantut. Sebab kita kan terbantut. Hidup kita tak boleh terbantut. Dia tak boleh kita berhenti. Kita mesti kullama ruddu ila fitnati uqisu fiha. Bila kita masuk dalam ujian, kita kena masuk, jangan kita keluar. So saya bimbang bila kita buat PKP terlampau banyak, kita keluar daripada fitnah.
keluar daripada ujian, kita kena masuk dan kita selesaikan sama-sama. Walaupun saya tahu doktor mendapat tekanan yang hebat, tapi itulah perjuangan mereka dan kita mesti patuh pada SOP yang sedia ada, tapi kita mencadang sebab sebagai satu blind spot bagi saya, kalau tidak ada cadangan daripada rakyat nanti lesu. So pentingnya rakyat, tetapi adab, jangan maki jamun, jangan kutuk. Hanya cadangan seperti kita lakukan cadangan yang seperti kerajaan fikir, mungkin ada subsidi dan sebagainya. Saya rasa insya-Allah kerajaan akan dapat melaksanakan dengan baik dengan mengumpulkan semua sediakawan yang sedia ada tanpa ada diktator di tanah. Ya. Bagaimana ia dapat dilaksanakan jika trust ataupun kepercayaan rakyat kepada undang-undang apa juga fasa PKP yang kita lalui sekarang ia tidak menjadi kata pun suatu yang dipegang seperti mana kita melalui pada PKP yang pertama dahulu. Kerana trust rakyat kepada kerajaan itu penting. Barulah ia dapat diterima dan dipraktiskan. Jadi bagaimana pemimpin, agamawan, ahli politik dan juga orang-orang bangsawan ini perlu menjadi suri tauladan kepada rakyat. Betul. Krisis kerajaan di mana-mana dunia apabila rakyat menghadapi krisis keyakinan. Dan kita tidak boleh marah rakyat sebab rakyat bercakap dengan ikhlas. Sebab rakyat tak ada kepentingan apa. Macam kita tak ada kepentingan apa. Politik, tak ada jawatan, tak ada. Kepentingan kita adalah untuk hidup di muka bumi Allah Ta'ala ni dengan baik. So, pimpinan politik perlu selalu berdamping dan mengeluarkan statement-statement yang baik berdasarkan fakta dan data dan membuat studi. Jangan tidak membuat studi. Kalau tidak buat studi, kadang-kadang kita cakap berdasarkan maklumat yang tidak lengkap. Jadi wartawan pun jangan main isu sebab wartawan perlu di waktu sekarang. Kita tahu di antara rukun negara yang baru ialah wartawan, media massa. So, media massa sangat memainkan peranan, jangan mengapikan keadaan. Dia berperanan untuk mendamaikan kerajaan dengan rakyat. Itu bagi saya media massa sekarang ini mempunyai kuasa yang sangat besar. Supaya diadakan dialog yang baik sama ada secara begini dan pada online. Jadi saya rasa paling kurang kita dapat kurangkan sedikit kemarahan setimbang dengan penyakit dengki yang menimpa masyarakat ini. Kita menjadi negara yang tertekan. Ya. Okey. Akhir sekali ucapan Idul Fitri Ustaz Fawaz dan kita meraihkan dalam keadaan yang begitu berhati-hati dan keadaan sederhana dan kita menjiwai selama 15 bulan pandemik COVID-19 dan kita masih menaruh harapan bahawa pandemik ini akan berakhir dan juga berkurangan dan kita dapat hidup seperti sedia kala, Ustaz Fawaz. Ya, saya mengucapkan selamat raya Idul Fitri daripada keluarga saya, semua dan saya mohon maaf. Dan bagi saya, kegembiraan ini kita boleh create di rumah kita boleh call dan kita jangan terlampau stres. Smile with problem. Sebab kita sebenarnya, kita kena berjiwa besar. Kita kena berjiwa besar kerana peranan di muka bumi Allah Ta'ala ni kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Kalau kita fikir macam tu, insyaAllah dapat ringan sedikit. Tapi kalau kita fikir balik kampung tu benda yang besar, memang kita akan sedih. So kita kena kecilkan benda-benda yang benda itu technical. Kita kita ada Zoom, kita ada WhatsApp, grup dan sebagainya. Kita guna apa yang ada dahulu. Kerana Islam ini, dia nak kita make it easy. Jadikan kehidupan kita ni mudah, simple. Jangan kita sulitkan sampai menjadi satu problem, tangisan. Kadang-kadang kita tak menangis, tapi sengaja nak buat tangisan. Pun susah juga. So kita kena faham bahawa kehidupan kita ni adalah sekarang ni bersifat bersama. Jadi kita ada jiran, kita ucapkan Assalamualaikum dan kita mohon maaf pada semua. Saya rasa insya-Allah ada waktunya akan tiba, kita akan mampu raya seperti biasa. Tapi cuma kita jangan terlampau stres. Sebab kita ada tanggungjawab anak, isteri. Raya ni bukan satu benda isu besar. Isu yang besar ni bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Ya. Terima kasih yang berbagi Ustaz Fawaz Fadil, Konsultan Syariah Telaga Biru Sdn Bhd. Selamat Raya Ustaz dan juga ahli keluarga walaupun baru saja ditimpa sedikit bencana. Semoga terus cekal dan juga dapat settlekan perkara-perkara yang tertangguh itu Ustaz Fawaz ya. Terima kasih. Dan kita doakan sama-sama. Itu saja perbincangan kami pada malam ini. Sekian agenda Wani. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.